Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Minggu lepas kita hafaz, ingat tak? Saya nak kenal Syekh Fa'in dan juga Harun. Apa dia tanda-tanda nak kenal Syekh? Alif Lam, Tanwin, ada ya tengah-tengah. Itu mesti malam tadi tak tidur nampak. Ada 8. Bagus tu, ni dah ada ilmu. Dia kata step pertama untuk kita dikatakan berilmu, kita ingat konsep. Konsep tu ilmu lah. Macam balaghah ada 3 bayan, badai, ma'ani. Konsep tu. Bayan pula ada beberapa lagi, 5. Badai ada 5. Ya, lepas tu ma'ani. Lepas tu apa tu dalam bayan yang penting sekali tasbih. Itu ilmu lah tu. Sebenarnya ilmu lah tu. Ilmu ni maknanya kita mengingat. Kalau tuan-tuan tak ingat tak apa. Tak ingat tak apa. Usaha lagi sampai dia ingat. Sebab Imam Syafi'i pun ada kata proses untuk belajar ni lupa. Tapi janganlah orang yang lupa kerana tak datang kelas. Lagi satu lama kan. Betul zaman kita kan. Bila dia tak datang kelas, dia tak timbul lupa lagi. Dia tak ada ilmu. Tak ada kan. Kalau dia datang kelas, dia lupa tak apa. Sebab dia punya body dia, jasad dia ada sini. Okay. Hari ni tuan-tuan, kita tinggal dulu yang 30 kita nak ingat tu. Kita dah ingat satu salah. Ingat tak? Okay. Lepas tu kita ingat yang kemarin tu, yang minggu lepas tu. Hari ni kita pergi peringkat yang tinggi sekali. Tinggi sekali. Di mana kita dah belajar belum mafa'il? Tak. Mafa'il. Pernah sebut pun. Mafa'il. Ada. Ya gitu dah ada. Ada. Minggu lepas pun ada. Betul. Kita faham. Ada satu kelas tu dia kata Ustaz Mak Rafai tak ada sini. Dia main. Dia dengar Mak Rafai ni. Sebab dia tak datang kelas. Mafa'il itu maknanya fa'il mudhari', fa'il maf'ul bih. Dia punya kepala, dia punya foundation dia adalah maf'ul bih. Di bawah dia ada 4. Satu maf'ul mutlaq. Dia punya yang ketiga, yang kedua maf'ul li'ajli. Yang keempat maf'ul bi atas, maf'ul ma'ah. Yang kelima maf'ul fi. Ketiga-tiga ni tak ada beza. Semuanya ada isim berbaris di atas selepas maf'ul bih. Betul tak? Cuma bezanya yang pertama isimnya sama root dengan fa'il. Yang kedua menunjukkan sebab. Yang ketiga menunjukkan kebersamaan. Yang keempat menunjukkan masa tempat. Okey? Ya. Saya kata hari ini tinggi sekali. Hari ini kita nak gunakan maf'ul bih. Bagaimana nak mengeluarkan hukum dalam ayat Quran. Ini kerja Allah, bukan kerja manusia. Kita hanya mengkaji. Kita hanya mengkaji. Saya bila tengok-tengok di Masjid Surau di Kuala Lumpur, 4 masjid di tempat saya duduk tu, semua bercakap pasal hentang, tapi majoriti rumah Cina. Majoriti rumah tu rumah Cina. Orang Melayu kau betul tak ramai. Yang sebelah atas sebelah ni semua rumah cara Cina. Yang ada pun dah jual. Dah jual banyak lah. Saya punya apa pun dah jual. Tu saya kata ya Allah kesian dia. Kalau dia ajar nahwu, saraf, balaghah macam kita ni, tak perlu dah soal semua kan. Maknanya orang-orang penceramah ni dia mentang-mentang je. Yang terlantar dalam kerajaan. Begini macam-macam. Ya. Tak ada cerita macam balaghah tak ada. Nausah tak ada. Jadi anda semua ni bersyukurlah
dapat keluarkan hukum. Ingat, bila kita tengok Quran, ramai orang yang klaim ahli dalam tu. Antaranya ahli tafsir dia klaim Quran, betul tak? Ahli tafsir kata begini tentang hukum ni. Orang Surah kata begini, sebab kajian ni sama saja ayat Quran. Orang Nahu kata begini, orang Balaghah kata begini. Semua berlawan. Tapi benda yang dikata tu sama je, iaitu ayat Quran. Hari ni kita nak tengok Nahu dan Balaghah dia bertemu. Dua. Ya, ini nak kena tinggi sekali tidak? Kita gunakan maf'ul bih. Okey. Tajuk dia Balaghah. Lepas tu ayat ma'ani. Lepas tu menggunakan maf'ul bih, keluarkan hukum. Itu dia. Rasa berat tak? Tuan-tuan memang tak belajar di mana universiti. Ya, tuan-tuan. Kita nak belajar ni Balaghah. Ya, dan Balaghah yang kita belajar ni ayat ma'ani. Ayat ma'ani tak belajar lagi kan? Belum. Cuma saya bagi contoh. Jadi saya bagi tip-tip saja. Hari ni saya bagi beberapa ayat lagi, tapi lebih tinggi sikit. Ya. Dan ingat, walau apa juga, Balaghah ada ke, bayan ke, badai ke, dalam itu ada hukum. Dalam itu ada hukum. Kalau hukum keluar melalui majaz, Allah Ta'ala sendiri. Macam Tuhan kata, orang kafir ni gembirakan mereka dengan azab yang pedih. Itu apa dia tu? Apa dia dalam Balaghah dipanggil apa? Siapa dia? Didiah. Orang didiah. Buat ingat. Itu didiah. Tapi hukum dia, orang yang kafir gembirakan mereka dengan azab yang pedih. Tak sepatutnya kan? Orang yang kafir maknanya duka citakan mereka, tapi Allah Ta'ala gembirakan mereka. Itu perli. Ya, okey. Ini tuan-tuan, yang ni Bismillahirrahmanirrahim. Balaghah kita belajar. Okay. Lepas tu dalam Balaghah tu ada ma'ani, tak? Ini member dia Badai. Berdebok pula ni. Badai. Ini bayan. Okey. Kita nak gunakan maf'ul bih. Maf'ul bih dalam nahwu kan? Maf'ul bih isim berbalik di atas, ya, yang datang selepas fa'il dan fa'il. Seperti akal tu at-tufahata, saya makan apple yang kena buat oleh saya, kena makan kan. Dan tuan-tuan, kalau kita ada, kita tengok maf'ul bih yang dibincangan maf'ul mutlaq. Okey. Maf'ul di ajli. Okey. Maf'ul maaf. Okey. Lepas tu maf'ul bih. Ini yang kita kata nama mafa'il. Maf'ul. Basic dia maf'ulun bih. Okey, oleh kerana kita telah mengeluarkan 5 maf'ul mafa'il, jadi kita gunakan ayat-ayat mafa'il untuk melihat apa tu hukum, dan juga melalui apa tu ayat ma'ani, ya. Kita tengok ayat minggu lepas. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Okey, itu ayat ma'ani, ya. Surah apa? Kita kirakan.
ini ayat pertama ni. Okey, ayat 2. Tuan salin walaupun dah salin lagi. Kali ni kita wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Liman apa nak liman? Man arada an yutimma Ramadan. Okey. Saya Atas tu Ustaz, Kulu Mimma. Kulu mimma. Macam apa kan? Okey. Okay. Ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini Al-Baqarah ayat 3 yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma mana mimma mimma Dari apa? dari apa Razakna razaqnahum yunfiqun mana yunfiqun belanjakan tadi Belanjakan. empat dah ni kan okey dah sana semua Cepatnya. Saya Saya nombor siap. 1. Dah tulis dah. baru satu Dah. nampak yang dah salin dah tak apa. Cuma hari ni kita nak standardize dari segi tajuk di atas tu. Okey. Malah ini masuk lebih. Lepas tu buat tadi dan juga tuan-tuan tulis dalam kurungan ni hukum. Jadi dalam tu ada hukum. Hukum. Kalau kita pernah dengar tak ada ayat-ayat muhkamat. Ada. Ayat hukum lah. Ayat-ayat yang menjadi hukum. Muhkamat tu dia jadi mim tu menjadi hukum. Okay. Jadi tuan-tuan Nampak dulu. ayat yang kita tulis 3 ayat ni dia banyak dia punya pengertian dia, pengajaran dia, kemudian banyak persoalan yang kita boleh timbulkan dari ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu saraf dan juga ilmu ahkam. Ahkam tu ilmu hukum lah, fiqh ada ayat tu ayat berkaitan dengan akidah, ada berkaitan dengan syariah, banyak ni. Banyak. Tapi bila tuan-tuan belajar ni, janganlah pula nak tanya di masjid, Ustaz. Yang tayyib tu jadi apa, Ustaz? Duduk bagi atas. Jangan tanya. Sebab bila kata bukan badal Ustaz. Tak ada badal dalam tajwid je. Mak badal kan? Jadi susah nak jawab tu. Kena jangan tanya lah. Ini Al-Baqarah ayat 3. Yang ni Al-Baqarah juga. Ayat 2 3. Ya ke? Yang ni Al-Baqarah dah. Saya. Yang pertama sekali dah siap dah? Belum. Oh, nampaknya. Kata murid minta. Okey. Jadi oleh kerana kita tumpu kepada maf'ul bih, kita kena cari maf'ul bih dalam 3 ayat. Cuba cari. Jadi cuba cari siapa dapat ya. Qalu Bakar dia. Bakal. Al-Baqarah 167 kot. Ya. Betul. Memang Baqarah semua. Yang bagus Okey. kan. Sekarang ni ya.
kan bagus dia. Tapi saya punya tak boleh, dia tak faham. Dia tahu ustaz. Bagi ustaz pakai. Bagi Ustaz. Okay. Cuba cari maf'ul bih dalam setiap ayat. Itu macam testing. Boleh? Cari maf'ul bih. Tengok buku boleh. Tapi ada yang tak ada dalam buku. Yang ada dalam Ibnu Ma'ali. Apa soalan? Cari maf'ul bih. Cari maf'ul bih. Ingat petua dia, lepas fa'il dan fa'il, isim bagi atas mesti maf'ul bih ataupun mabni. Okey. Ustaz, tapi dalam lapan Ustaz, kuli memang Ya. halal dan toib. Ya. Tapi dalam lapan. Satu, either one 67 atau 68, saya tak sure. 68. 68 eh? Betul, 68. Syukran. Dia dekat-dekat. Terima kasih. Dia ada bawah tu, saya tak tahu yang tu nombor atas ke nombor Okay. bawah. Thank you. Atas tu memang halan tak baris dua ya? Halan lan. Halalan. Tak. Satu kan? Mana? Tu lah. Sekarang tersilap. Halalan. Tayyibah. Maf'ul bih je halalan. Halalan. Halalan Ustaz. Halalan. Maf'ul bih dia. Thayyiban. Thayyiban itu dah macam naat. Tayyiban nak masuk. Wal Halalan eh. Lebih. Satu. Ini auladahunna kamilain. Kamilain. Liman arada an Dua, tiga. yutimma radha. Okey, dah cari dah? Ayat pertama berapa? Ajar. Bagi apa? Tak nampak. Tengok dalam buku tak apa? halalan tu. Halalan. Halalan tu. Halalan. Yes. Satu. Tayyiban? Tayyiban. Dia punya naat dia. Masuk. Ada lagi tak yang tak ada dalam ayat? Yang tak ada dalam? Ada. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Lima. Mimma. Lima. Bila mimma duduk dulu. Dari apa? Dari apa? Itu dia ma'ani. Mabni. Kulu mimma. Ayat ni ayat fi'il. Sebab dia mula dengan fi'il. Okey? Ayat ni ayat isim. Ya? Ini isim dan dua ni isim. Sim lah, dua sim. Okey? Dua isim. Ya? Jadi kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Halalan tayyiban. Okey, ayat pertama kan? Ayat pertama. Makanlah kamu. Dalam makanlah kamu ni, kulu ni ada tak fa'il? Makan? Okey. Okey, okey. Fa'il dia. Ini fa'il nama dia amal. Okey, tahu? Ya. Apa boleh? Hukum. Okey. Ni wa fa'il. Okey. Kum, bukan kum kan? Fa'il ya. Fa'il. Jadi Hukum. Okey. Fa'il berapa star? 5 star. 5 star. Fa'il duduk di situ. Fa'il duduk dulu 5 star. 5 star ya. Kulu makanlah kamu. Ayat ini ayat hukum wajib. Apa yang lama? Wajib ya? Wajib. Makan. Makan apa? Mimma. Daripada Mimma tu maknanya kita kena tengok dalam buku surah. Min tu makna apa? Bukan daripada. Min tu makna sebahagian. Tidak semua dari bumi kita nak makan. Mimma dari min tu ada 11 makna.
Betul. Betul tak? Ya, ya. Min tu ada makna untuk sebahagian, ada makna daripada. Ana min Malaysia. Maksudnya saya dari Malaysia. Ada 10 lagi. Jadi kita kena tengok. Jangan tengok makna umum dia. Min tu makna sebahagian. Makanlah kamu sebahagian daripada bumi ni. Yang ada di bumi ni. Bukan semua sekali. Sebahagian. Okey. Halal lah. Dah lah sebahagian. Yang halal ni. Yang halal. Jadi wajib tak makan yang halal? Wajib. Halal. Wajib. Tayyiban ini wajib tak? Wajib. Tetapi dia bawa dalam bentuk tabir. Ini dalam bentuk maf'ul bih. Ini dalam bentuk tabir. Okey, jadi maf'ul bih satu yang tak ada dalam Quran tu. 2 3. Ya? 3. Ini tak dalam Quran. Ini maf'ul bih. Ini kena makan juga. Tapi dibawa dalam bentuk tabir. 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 Okey. Sebab tanda dia tu Ustaz, tanda dia sebab dia baris atas tu Ustaz. Ya, tanda baris atas. Sim baris Ya. atas. Ya. Wajib tak kita makan benda yang halal? Satu. Wajib tak kita makan benda yang tayyibah? Ya. Itulah makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya kata dulu, ramai orang makan ikut sunnah tapi tak makan makanan sunnah. Kita kena patut ada satu industri tayyiban. Halal dah ada, tayyiban. Kita kena ada pula hotel tayyiban, Okey, Ustaz. restoran tayyiban. Kalau kita ikut, Datuk kata apa? Saya nak akan terbiahkan ni. Okey. Kalau kita ikut Nabi, dia bukan makan tayyiban saja, tidur tayyiban. Ya? Kalau tuan-tuan tidur 60 tahun tidur, 60 tahun tak pernah bangun malam, mana nak kata tayyiban tidur kita? Masya-Allah. Kita tak mengenal Allah langsung. Yalah. Kehidupan kita, duit yang kita dapatkan tu, kalau semua untuk makan kita, tak pernah pergi sedekah, tak pernah pergi sumbangan, mana nak ada tayyiban? Jadi pendapatan kita tak tayyiban. Memang halal tapi tak tayyiban. Apa yang kita belanja pun itu tayyiban. Kita tak pernah beri makan duit pada mak ayah kita di kampung, mana nak kata tayyiban? Tapi pernah tak orang fikir begitu? Dalam kitab cakap begitu. Hari ni orang kata yang kita suap tu nak kata tayyiban. Sampai ada seorang penceramah dia kata, penceramah ni pengarah hospital. Kalau tuan-tuan pergi ke kedai warung makan, 99% tak ada tayyiban. Dia kata tak ada tayyiban. Tapi kalau kita pergi di restoran Arab, paling-paling kurang pun dia kata 50% tayyiban. Sebab makanan dia semua sayur. Dia pakai asam, sayur semua kan? Banyak sayur makan dia, kobis, mentah apa semua mentah. Jadi tayyiban wajib makan. Kalau kita nak sihat badan, wajib kita makan tayyiban. Nak ringan tubuh, ya, wajib makan tayyiban. Bukan, tapi dia tak bawa dalam bentuk halalan, dia bawa dalam bentuk tabir. Maknanya Allah tu kesian kepada kita, dia tabir je. Tabir tapi pada hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kalau dia kata halalan wa tayyiban, ataf. Kan? Wajib. Wajib juga. Mesti wajib. Ini halalan tayyiban. Naat. Beza tak? Tetap faham tak beza naat dengan ataf? Tapi semuanya tabir. Itu hukum nahu pula. Jadi hari ini kita mesti ingat semua perkara yang kita nak mesti tayyiban. Pakai tayyiban. Pakai yang tayyiban. Kalau dah pakai baju sampai 4 hari dia, apa nak tayyiban ni? Ya. Bila meninggal dunia, berguni-guni anak-anak kita keluarkan baju untuk bagi orang. Tapi kita tak sempat pakai pun. Mana nak ada tayyiban? Kalau nak tayyiban ikut Nabi, Nabi ada berapa helai di baju? Yalah, tidaklah ada ikut Nabi sepenuhnya kan. Maknanya kalau Nabi ada 5 helai, kita ada 15 helai. Tapi kalau sampai 40 pasang, boleh keluar zakat. Banyak kan? Itu dia kata dah tak tayyiban lagi dah. Jadi semua aspek kehidupan kita nak tayyiban. When spending time, spending money, whatever, mesti ada unsur-unsur tayyiban. Tayyiban ini senang saja.
Nabi kata khairul umuri awsatuha. Mana sebaik-baik perkara itu mestilah sederhana. Sederhana makan kan. Jadi itu satu. Ustaz, saya nak tanya. Okey, macam mana penghuraian antara halal dan thayyibah dengan halal dan wa thayyibah? Tapi ada tak dapat rawat tayyiban? Tak ada. Tak ada, tapi nak membezakan macam Dua-dua tu mestilah. Mestilah. Tapi kalau tayyiban tu lenient sikit. Dia lembut sikit. Sebab tu sampai sekarang ni umat Islam tak berapa kisah pasal tayyiban, pasal dia tak pakai wang. Kalau pakai wang, wajib lah. Sama nilai. Taraf dia sama. Tapi tuan-tuan nampak tak beza antara na'at dengan? Tapi semua di bawah tamek. Na'at dengan ataf kan? Beza tu. Jadi kerana itu umat Islam tak berkisah pasal tayyiban. Dia tak makan makanan sunnah yang saya sebut minggu lepas. Antaranya Nabi makan air zam-zam. Minum banyak. Kita pun tak minum banyak air walaupun tak zam-zam. Ya? Tak minum banyak air. Air banyak minum. Makanan, dia punya proportion makanan tu pun kena sesuai ikut keadaan tubuh kita. Tubuh kita sudah ada 20% acid dalam tu, semua jadi. Ya. Dan Nabi makan 60% alkaline, serat banyak. Tapi kita makan apa ini? Ya, pagi roti canai, malam nasi lemak lagi, nasi lemak ayam berempah. Kan, itu semua tak tayyiban. Ya. Itu semua betul memenuhi selera. Ya tak? Akhirnya kita tidur makan kan. Kita makan buah. Tapi kita makan buah lepas makan. Tapi Nabi makan buah sebelum makan. Itu tayyiban kan. Kita duk bincang cara-cara Nabi makan. Tapi apa yang Nabi makan kita tak apa-apa kita duduk di sana. Okey, satu habis selesai. Jadi hukum di sini tengok ayat ma'ani dimulai dengan tul. Dalam tu ada hukum. So dalam ni mimma dalam Ustaz. Mimma. Okey. Kulu fil ardi kulu mimma. Ini mimma sibih jumlah. Ya. Boleh sibih jumlah? Ya. Mana sebahagian dari apa? Sebagian dari apa? Nabi dah sebut apa benda tu. Sebahagian dari benda disebut secara sibih jumlah. Ayat sibih jumlah iaitu min campur min campur ma. Min ja ma ya fi mahali. Isim mausul. Isim mausul fi mahali jari majrur. Betul tak? Jadi jumlah ni maf'ulun. Cuba tengok dalam kitab kuning. Kita sebut. Tak sebut? Kita sebut jar. Isim jar, min Jar. jar, itu isim mausul. Ma. Tapi kita pakai petua kita. Selepas fi'il dan fa'il, sebab isim tu sibih jumlah atau tidak, maka dia adalah maf'ulun. Dan ada juga sibih jumlah jadi maf'ulun ni. Ingat ni? Sebab tu banyak tu. Kalau tuan bawa buku kuning ni, tuan tengok min tu guna untuk apa? Mimma dalam ni. Mimma dalam ni memberi makna sebahagian. Min daripada min ayat sebahagian dari tanda-tanda. Jadi kalau kita terjemah macam tu lah. Ni ada buku surat berapa dia belajar. ya. Sebab itu kita kena hati-hati bila bertemu dengan haraf jar. Sebab haraf jar ni satu haraf jar dia memberi makna yang berbeza. Macam min banyak makna dia. Ada apa nak tanya? Yang ni. Jadi apa dia hukum di sini? Hukum wajib. Makan makanan yang halal dan juga makanan yang tayyiban. Tapi 20 jam ni tak? Bukan. Ini.
Betul. Solat dulu. Oh, buku ni. Solat dulu. Nggak ada kan? Ada. Baca tengok. Buku ayat ni tak, halal tak boleh tak kan? Mesti tahiban. Mesti tadi. Halal saja tak boleh. Tapi tadi itulah apa tu ajarannya kalau tak buah. Memang dia tak ada buah dalam ayat Quran. Ada 2-3 ayat lagi. Wow, dia pisah Ustaz. Ya. Ini halal saja tak boleh, mesti tahiban. Mesti taliban. Jadi sekali. Oh, kalau ada wall tu satu-satu. Berasingan. Berasingan dia. Jadi kalau halal dan taliban sebenarnya satu benda. Satu benda tu mesti All in dua-dua. one. Satu benda all in one. Dua benda dalam tu ada halal dan ada Ada taliban. all in one lah. Dia halal mesti halal dan tahiban. Macam ayam goreng. Ayam tu dah halal sebenarnya. Tapi belum tahu lagi apa makanan ayam tu. Ayam makan apa? Belum tahu lagi. Sama ada dia makan apa tu. Ya? Ikan keli. Halal. Tapi tuan tahu tak tengok ikan keli bila dia pergi makan. Perut-perut. Bukan perut ayam saja. Perut-perut yang tak halal. Dia taruh dalam tu. Dalam tong biru tu dia taruh dalam tu sampai tak nampak ikan keli. Lepas tu tak sampai 3 hari ikan keli tu nampak ikan keli. Perut-perut tu semua dah habis makanan. Maknanya kuat je dia makan kan. Tak pernah dengar ikan keli Yang besar. besar berapa? Pernah tak? Afrika. Kepala besar mana? Besar kepala. Macam cemperau kepala besar dalam kulit tu. Jual di kedai-kedai supermarket hidup-hidup. Okey. Jadi ayat ini dikatakan ayat hukum sebab dimulai dengan fi'il amar. Ya, hukum. Sebab dimulai dengan fi'il amar dan dalam fi'il amar itu ada fa'il. Fa'il itu adalah limustar. Ingat. Isim limustar ada 6. Yang pertama bila dia jadi fa'il. Yang kedua jadi naib fa'il. Yang ketiga jadi mubtada. Yang keempat jadi isim inna. Yang kelima jadi isim kana. Yang keenam isim la. Okey. Isim la. Isim la tu tak masuk dalam lapan. Isim la ni maknanya isim-isim la nafiah. Dia jins. Maknanya orang yang tak ada, dia saja ada. Okey. Macam kita kata la haula, tidak ada daya dan upaya. Kerana orang lain semua tak ada kekuatan melainkan Allah. Itu maksudnya dia menafi semua kekuatan lain. Hanya Allah saja. Ya. Dipanggil nafi li jinsi dia. Nafi al-jins. Maknanya la menafikan jenis kekuatan dalam dunia ni tak ada orang yang simpan walaupun berdosa. Melainkan kekuatan yang ada pada Allah. Macam tu sekali. Sama macam la ilaha illallah. Sama. Ada banyak Tuhan dalam dunia tapi semua tu Tuhan tu palsu. Hanya Tuhan Allah saja. Maknanya jenis-jenis Tuhan dalam dunia ni tidak ada. Altar semua. Yang ada hanya Tuhan Allah. Jenis Tuhan, jenis Tuhan hanya Allah saja. Jenis kekuatan hanya Allah saja. Apa dia la nafi al-jinsi? Itu dia pakai banyaklah nafi tapi tak al-jinsi. Okey, faham beza tu? Kalau boleh faham beza tu, dah cukup tinggi tu ilmu tu. Ada orang tak faham. Contohnya la ilaha illallah. La ilah tu tidak ada Tuhan. Sebab itu ilah tu dia buat tu nakirah. Tidak ada difahamkan. Okey, ada 2 lagi. Kita akan habis insya-Allah sebut pernah. Jadi tuan-tuan, ayat khulasa ayat pertama, ayat itu dimulai dengan fi'il amal dan di dalam tu ada fa'il. Of course lah dalam setiap fa'il ada fa'il kan. Dalam tu ada 2 maf'ul bih. Satu tersirat. Mimma fi mahali. Mana tak nampak jelas lah pada dia. Yang kedua halalan. 2. Dan yang ketiga tersirat tayyiban. Tayyiban tu sebenarnya boleh kata maf'ul bih juga dari segi konotasi makna. Tapi cara pembawaan dia tidak menampakkan dia maf'ul bih. Dari hukum nahwu
orang kata tamek. Tapi orang Balarang kata makhluk lebih juga. Sebab kena makan juga benda halal ni. Kena? Orang Balarang kata halal kena wajib makan. Orang Nahum kata benda halal, benda yang sama, satu benda je ni. Kalau daging ni kan halal lah. Halal ni daging halal, thayyiban tu bersih. Dia punya bikinan tu. Mana one thing, benda satu saja. Bergaduh-gaduh, akhirnya tengoklah halal dan thayyibah, one thing only, satu benda saja. Satu benda. Tapi hari ni kita ambil pandangan bahawasanya yang halal ni bukan makanan saja, pakaian kita pun halal thayyibah. Berasaskan prinsip sebaik-baik perkara ini sederhana. Maknanya kalau kita impunkan makna kehidupan harian kita mesti halal dan thayyibah. Ya. Halal. Makanan kita, Kehidupan usaha kita tak thayyibah. Ya. Ada orang kadang-kadang apa mengejar sangat dunia sampai lupa semayang bang, itu tak thayyibah lah. Halal. Dia halal buat kerja kan, tapi tak thayyibah lah. Okay? Tak salah, saya dia memang disuruh, wajib lah tu. Wajib cari nafkah hidup, tapi biarlah thayyibah. Thayyibah ni maknanya baik sampai kita tidak meninggalkan hukum Allah. Okay. Ini dia punya conclusion dia. Dalam tu ada kan nama, ada dua maupun lebih, lepas tu satu yang apa tu tersirat, iaitu thayyiban. Ya. Thayyiban tu tersirat. 3 lah maknanya. 3. Tapi jangan sebut 3 nanti marah kan. Sebab dalam ni dia kata sebab kita mesti ada kreativiti dalam mentafsir Al-Quran. Kalau orang tanya kita yang thayyiban tu kita makan ke tak? Makan juga. Mana dua-dua tu jadi mangsa. Jadi 50 lebih kan? Kena terjemah begitu. Jangan kita duduk stick pada buku je. Buku tu pun yang tulis orang juga. Jadi kita kena luaskan fikiran kita. Macam tadi, jangan kata kulu tu makan tau. Kulu akalah, memang makan. Tapi kenapa dia tak kata pakailah kamu? Ada dalam ayat lain pakai. Kenapa dia tak kata kerjalah kamu kerja? Tak. Kerana kulu ni semua orang buat kerja untuk makan. Sebab bila sebut kulu, semua masuk. Kerja tak kerja, betul tak? Jadi perkataan macam perkataan yaf'alun. Kenapa dia pakai fa'ala? Dia tak pakai perkataan lain. Sebab bila sebut yaf'alun, semua boleh pakai. Makan boleh, minum boleh, tidur boleh, amal ibadat boleh, semua boleh. Okey, yaf'alun ni mana buat? Dah buat ke belum dia? Apa maksud buat? Dah makan ke belum? Dah buat ke dia belum? Apa maksud buat? Mengajar. Mana buat tu sesuai ke semua. Ada dalam buku Nahum, muka surat berapa dah? Kenapa dia gunakan perkataan fa'ala? Dia tak ambil perkataan lain untuk menjadi wazan. Okey, yang kedua. Yang kedua. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ibu-ibu menyusukan anak-anak mereka 2 tahun. Kamilain ni sama tak dengan thayyiban? baik. Iaitu nak kan? Kami tahu. Nak sama kan? Sama juga dengan thayyiban. Ya? Dia jadi apa? Nak. Sama juga kan? Sama dengan dia tak kata wa kamilain nak. Thayyiban. Liman arada, bagi siapa-siapa yang berkehendak an yutimma. An yutimma tu dia bawa fi'il taru'an. Ingat tak kita kata dulu kalau fi'il taru'an, fi'il mudhari' taru'an, dia jadi kuat. Sebab itu dia jadi masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal tu mana kuat. Bagi siapa yang hendak menyempurnakan susu, semacam ada pilihan, nak tak apa. Tapi tidak. Tengok pada ayat Balarah tu, liman arada, bagi siapa hendak. Itu semacam peli. Liman arada, bagi siapa hendak. Bukan dia kata bukan fa'il lah. Itu yang kita baca ayat ma'ani tu. Siapa yang hendak.
menyempurnakan susu. Ingat, susu yang sempurna bagi seorang bayi adalah 2 tahun. 2 tahun. Kalau tuan-tuan, saya tak ada nak kata lah, saya bukan doktor kan. Saya tak pernah mengandung seorang anak pun. Tak pernah. Jadi macam mana sakit tak tahu kan. Jadi kalau sekiranya ayat ini wajib, sebab wal walidah tu dimula dengan mubtada. Mubtada pun besar 1 dengan 5. 5. Sama dengan fa'il. Lam tu nama apa? Ya? Lam Mana? walidai. Wal walidah tu. Lam tu bukan lam apa? Huruf. Lam mana? Bukan. Waw alif lam waw. Wa alif wal walidah, betul? Lam huruf. Bukan. Itu lam ma'rifah. Ma'rifah. Alif lam ma'rifah. Al-walidah. Alif lam ma'rifah kamariah. Iyalah. Okey. Wal walidah tu ibu-ibu yurdi'na. Nun tu nun taukid. Nun niswah. Ingat tak tanda fi'il mudhari'? Ada 2 tanda fi'il mudhari', satu ya, satu nun. Menyusukan anak-anak mereka 2 tahun. Haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha. Kalau 2 3 Di mana kita kata itu ayat hukum? Ya. Al-walidah tu. Ya. Al-walidah tu dia mula dengan mubtada. Dia mustah. ni nak boleh. Jadi kalau kata profesor yang ajar, kalau macam tu dia kata itu wajib lah. Dalam konteks ni lah. Tidak semua macam tu. Maknanya 2 tahun wajib. Bukan 2 tahun saja. Sempurna 2 tahun tu. Tak boleh lompat-lompat. Dalam masa 2 tahun tu berhenti 2 bulan ke, ataupun 1 hari tu tak ada susu langsung tak bagi kan. Saya tak tahulah macam mana prosedur dia. Tapi dia kata 2 tahun. Nabi pun menyusu macam tu. Sempurna 2 tahun. Lengkap 2 tahun. Berapa kali kenyang? 2 tahun. Jadi apa akibatnya kalau anak itu tidak cukup susu 2 tahun? Al-walidah. Cukup antibody tak? Mubtada. Antibody tak kuat. Dia tak kuat. Al-walidah. Antibody dia tak kuat. Waw tak tak. Macam doktor lah. Waw tak tak. Antibody tak kuat. Al-walidah. Dalam buku itu dia tunjuk bagaimana DNA datang dari susu. DNA terjadi dari susu ibu. Okey, kalau datuk saya meninggal, ada tak DNA dia dalam saya? Ada. Bagaimana dia bergerak? Bagaimana perjalanan DNA itu sampai ke saya? Bila saya nak cam, saya ni cucu siapa? Ambil DNA itu, cek, akan sama dengan mana saya dengan orang yang mati itu adalah datuk. Bagaimana, dari segi kedoktoran, bagaimana benda itu berlaku? Dia punya talian tu. Sebab Ustaz kalau susu tu kan jadi darah. Susu dia. Dan itu satu. Kaitan orang yang menyusu tu tak boleh, orang yang menyusu kita tak boleh kahwin dengan dia dan juga dengan keluarga. Itu kaitan kan. Kita kena kaji di situ tu. Jadi bila susu tak cukup, dalam buku tu dia kata Tik Nabawi tu, mana antibody kita tak cukup. Jadi kalau mak kita tak disusu dengan betul cukup, kemungkinan cucu kita besok akan mengidap bermacam-macam penyakit berjangkit, ataupun dia kata skizo dan sebagainya, obsessive compulsive, benda-benda yang boleh libat penyakit tu kan. Jadi kalau cucu kita kena sakit, maknanya ada kemungkinan juga benda tu datang dari datuk yang beri susu tak cukup pada mak dia, pada anak. Ustaz, Jadi yang satu kebarangkalian. kebaikan menyusu tu, kalau kiranya ibu yang tidak menyusukan anak-anak dia, selalu kebanyakannya kena breast cancer. Itu dah disebut semalam, Dr. Pakar semalam beritahu saya tadi. Cepat saya kelas saya nak. Betul. Kata breast cancer ni punca. Jadi Dr. Sahab,
Ada mak dia? Mak dah meninggal. Dah meninggal, tak boleh nak tanya. Siapa yang ada mak lagi, Haji Mustafa balik tanya mak, cukup tak bagi susu kat dia, dia tahu. Tak ada. Baca Fatihah untuk mak dia. Okey. Itu satu ya, yang kita tak bincang dalam hukum kan. Biman arada an yutimma ar-radha. Arada. Siapa yang berkehendak untuk menyempurnakan susu. Ar-radha maf'ulun bih. Penyusuan. Penyusuan. Ar-radha maf'ulun bih. Jadi di sini ada berapa maf'ul bih? Satu, auladahunna. Dua, haulaini. Haulaini maf'ulun mudhaf maf'ul fi. Okey, tengok dalam kitab kuning tu ada tak maf'ul fi? Haulaini. Tuan-tuan tengok kitab kuning. Ataupun kita zaraf. Haulaini. Zaraf. Ada kata maf'ul fi tak? Zaraf makan mansub. Kamalaini. Kamilaini naat mansub. Mansub. Haulaini. Haulaini zaraf. Zaraf zaman dia. Zaraf zaman tu maf'ul fi ya. Bila zaraf zaman atau makan dia ada selepas isim sebab fa'il maf'ul bih, maka dia jadi maf'ul fi ataupun dalam kurungan zaraf. Dalam zaman. Ya. Jadi ayat kedua ni wajib, bukan lagi sunat. Liman arada, bagi siapa yang yutimma, yang sihat, yang tidak ada masalah, ya, yang tidak ada masalah, yang sihat. Okay, dalam kitab tu dia kata bila seseorang tu mengandung 4 bulan, masa itu kesuburan untuk susu dah bersedia 4 bulan. Maknanya ada masa lebih kurang 5 bulan lagi untuk susu tu mature bagi persediaan makanan untuk anak yang akan dilahir 5 bulan kemudian. Okay, tapi dalam bahasa Arab kita kena tahu tu maknanya 5 bulan, 4 bulan mengandung dah ada dah. Dah ada dah. Ada dah maknanya susu datang so, kaitan dia. Dan susu ni juga khasiat dia untuk mengubat penyakit seperti sakit mata. Apa lagi sakit? Kontrol tu ada. Bukan tu dah kutik tu dia kata. Sakit mata. Kita menghadapi telinga tekanan, titik susu ibu. Ya, dan sekarang ni pun sudah ada bank susu ibu. Okay. Macam juga bank stem cell yang sekarang dah ada kan. Maknanya sel-sel kita ni disimpan ya untuk kegunaan pada masa-masa akan datang. Okay. Yang ketiga, allazina, orang-orang yang beriman dengan allazina tu dalam apa tu nahwu dia jadi apa bila tu depan Isim mutada. mutada. Cuba tengok allazina betul tak mutada? Ayat Al-Baqarah ayat 3. Kita bila kita belajar balaghah ya, kita kena bawa ni i'rab al-Quran. Sebab i'rab al-Quran dia tepat. Semua yang jelas je. Allazina. Dia kata isim mausul. Mabni ala fathi fi mahli jar na'at lil muttaqin. Sebab dia ni dia sambung dari al-muttaqin. Ya, dia sambung hudan lil muttaqin. Ya, dia sambung tu jadi na'at. Kalau dia tak sambung dia jadi mutada. Okey. Betul tak? Okey. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman dengan ghaib. Okey. Wa yuqimunas shalah. Cari maf'ul bih. Yuqimunas shalah. Salah Wa mimma tu. Ni razaqnakum maf'ul bih. Ya. Fa'il dan dhamir maf'ul bih. Ya. Yunfikun fa'il. Bila fa'il dia bisa dia maf'ul bih. Mana dia maf'ul bih dia? Belakang. Ke depan ke belakang. Ni.
dia maf'ul dia muawwal. Duduk depan. Ya, mereka membelanjakan apa yang kami beri kepada mereka. Mimma. Ya, mimma ni sebahagian apa yang kami beri. Min dengan ma sebahagian apa. Bukan belanja semua, bahagian. Sebab min tu litab'in. Maknanya ba'du setengah-setengah. Jadi kita kena tengok makna sebenarnya perkataan haraf tu. Sebab haraf ni banyak makna. Dia 19 haraf. Kalau kita kata ada satu haraf tu makna dia 11, ada 6, ada 8. Satu haraf dia kan. Banyak. Jadi kalau kita pakai terjemah mimma dia tak tengok haraf tu, tengok dia punya haraf tu. Dalam buku ni I'rab Al-Quran tak ada haraf tu. Kita kena buat muzakarah lah. Buat apa tu? Revision. Dalam konteks ni wa mimma tu dan ni dan sebahagian daripada rezeki mereka belanjakan. Gitu. Bukan. Wa mimma razaqnahum dan mereka membelanja dan kami memberikan mereka membelanja balik. Mimma. Tak, macam mana kita nak? Itu yang dia kata ayat ma'ani tu. Maknanya dia pusing. Kita nak tafsirkan dia belanja sebahagian ke apa rezeki mereka? Sebahagian tu buktinya mimma. Min dan ma. Min tu sebahagian. So dalam konteks ni kalau kita baca ni, kita kata dan sebahagian. Mimma tu dan sebahagian daripada rezeki kami yang kami berikan kepada mereka, mereka membelanja. Mereka belanja. Ya. Okay. Jadi ini juga dikatakan ayat ma'ani. Sebab yang pertama sekali keindahan ayat. Susunan ayat tu tidak nampak straightforward. Ya. Tengok ini maf'ul bih duduk depan. Okay, sepatutnya maf'ul bih duduk belakang. Ya. Lepas tu ayat itu tengok dia tu maf'ul bih ada dua. Okey. Yu'minuna bil ghaibi. Apa jadi bil ghaibi? Itu maf'ul bih juga kan? Maf'ul bih. Ini maf'ul bih ni. Maf'ul bih. Maksudnya bi haraf jar. Al-ghaibi majrur. Syubi jumlah Jumlah jar majrur syubi jumlah. Fi mahali nasbi maf'ul bih. Apa buktinya? Ini dia. Salah. Wow. Wah ni wah apa? atau Yang kata wah mayam tak wah tak. Jadi itulah dia kreativiti yang kita harus ada untuk faham ayat. Okey? Dia tak sebut apa tu. Dia sebut ni dan mendirikan. Siapa dah kata dengan yukimuna? Ya, siapa? mereka mendirikan solat. Yang depan tu alazim mereka orang-orang yang beriman. muttaqi tadi di atas tu adalah orang-orang yang beriman dengan baik. Tengok B dalam makna dia apa makna B? Dengan. Itu belum tahu dengan, tengok dulu. Dengan tak kuat lah kan? Tak kuat. Ustaz, yang dari situ tadi, yu'minu tu jadi fa'il dengan fa'il dalam tu. Ya. Itu yang jadi dia. Ya, jadi maf'ul bih. Ada fa'il. Jadi dia punya maf'ul bih lebih baik. Ya. For complete ayat. Ya. Kalau kita nak tengok betul tak betul maf'ul bih, tengok ayat selepas dia. Wa yuqimuna sholata. Itu maf'ul bih. Ni direct kan? Dia boleh, Allah Ta'ala boleh kata yu'minuna al-ghaibah. Boleh tak dia kata? Boleh. Boleh dia nak kata. Tapi kenapa dia tak kata yu'minuna al-ghaibah? Dia kata bil ghaibi. Sebab bil lagi kuat. Lagi kuat. Taukid. Taukid. Tapi tu semua tu dia fi mahali juga tu. Ya. Pada Betul. Bila kita sudah faham apa tu basic dia, kita datang skill sekarang. Sekarang nak dapat kemahiran. Jadi bila baca Quran besok, tengok saja pada atas, itu maf'ul bih. Ada dua pula maf'ul bih, itu maf'ul ma'ah li ajlika. Tengok pula dari segi hukum, yang wajib. Kan, ada juga yang tak wajib. Dan contoh ayat dia belum boleh bawa ini. Bukannya berkaitan dengan kajian sosial dalam Quran. Ya, Allah Ta'ala cadang begini. Okey.
ulang balik kita lah. Jadi bil IB tu Ustaz dengan ke ataupun ada benda lain? Bil yang B bukan. Kita tidak mau dengar. Tu nak cari makna B pada dalam hukum. kalau orang B dia ringan sangatlah dengan. Jadi dia jam Ingat, B ada satu B makna sumpah. Ya. Okey. Dengan ada B makna alat. Saya potong buah dengan pisau. Menjadikan alat. Al-Ain tu sim. Lepas tu kita kena beli juga. Kita kena beli buku tafsir Quran dengan balaghah. Ada ke Ustaz? Saya pernah tengok tak? Saya pernah tengok. Tak pernah. Ya, sabar ya. Boleh rehat dulu, minum dulu. Siapa tak nak minum? Macam mana? Tak ada selera. Pasal yang selera ni Ada seronok kan? Semalam je negara tak makan juga. Tak nak makan, mana happy sangat. Oh Ustaz, kalau saya berhenti dulu begini macam kalau saya berhenti kan. Mana nak dapat lagi Ustaz? Kalau tak dapat ni Ustaz, pergi tempat lain pun tak ada. Sebab kita mesti ingat bahawasanya Al-Quran itu dia orang kata apa, tetap. Kita kena ada daya kreativiti untuk mentafsirkan. Untuk menjadi kita kreatif, kita tak boleh kreatif semacam je. Kita mesti ada ilmu. Ilmu kita adalah ilmu balaghah, ilmu nahu, ilmu saraf. Ilmu itulah ilmu yang boleh dikatakan ilmu berfikir untuk memahami ayat. Sebab Al-Quran ni sesuai untuk seluruh zaman. Lepas tu ilmu ni ada pada para mufti. Mereka yang mentadbir negara di segi agama kan. Mereka tak boleh tunggu eksekutif. Mereka kena buat keputusan. Mana-mana ada apa yang tak sesuai kan. Berdasarkan hukum. Tapi kalau orang ni tak faham balaghah, tak faham badik, tak faham makna, macam mana? Jadi, tuan-tuan, menyusu ni bagi ibu wajib tak? Wajib. Wajib. Kalau ada susu tak wajib dosa. Kalau orang tak ada susu, tak apa. Sebab dia kata liman arah dah. Liman arah Bagi siapa yang dah. Mana bukan tak ada, yang ada susu. Ada orang tak ada. Jadi sebab itu boleh susu tumpang pada ibu angkat supaya ni kan. Tapi kena patuh pada hukum dia pula. Hukum dia bila sudah beberapa kali kenyang, awak sudah jadi macam anak dia. Susuan. Dia panggil haram nikah ni ada dua. Satu dengan sebab susuan, yang kedua dengan sebab perkahwinan. Dia panggil apa tu? Persemendaan. Semenda saya tak jumpa huruf dia. Biar hilang okey. Ya ada. Baik lagi Arab ni. B apa dia? B ada 12 makna. Satu dia kata untuk mendapat bantuan. B untuk bantuan. Saya makan dengan mulut. Saya makan berbantukan bantuan tu. Betul tak? Masuk ke perut. Masuk. Iyalah. Betullah. Bantuan daripada mulut untuk sampai ke perut. Betul. Jangan sudu. Maknanya patutlah. Bantulah. B untuk menunjukkan bersama. Iaitu izhab bisalamin. Pergilah dengan bersama dengan selamat. B juga menunjuk sababiyah. Dah belajar benda sababiyah? Dah. Tanya ayat tak tahu. Okay. Sababiyah ni mana? Sebab. B juga memberi makna melampau. At-ta'liyah. Macam Allah kata zahaballahu binurihim. Allah telah menghilangkan dengan cahaya. B itu makna melampau. Okey. Lepas tu az-zulfiyah. Zulfiyah masa. Wa najjaynahum bisahar. Dan kami selamatkan mereka pada waktu sahur. Itu maknanya masa. Al-mujawazat, ya, memberi makna melewati, melebihi. Qad sa'ala bihi apa tu fas'al bihi khabira. Maka tanyalah ya dengan dia. B juga makna sumpah. Ya, billah
Ya. Qasam. Dengan nama Allah saya tak nampak. Saya tinggalkan mengumpat. Al-Muqabalah, makna perbandingan. Jadi yang mana? Muqabalah. Muqabalah. Tu balarah kan? Balarah. Balarah. Kan kita belajar balarah ni. Yalah. Tapi di bawah ma'ani. Mana? Nanti besok bila kita sentuh ma'ani, betul-betul ma'ani, barulah penuh kuih kat depan ni. Okey, okey. Mesti toyiban. Mesti tayyiban. Halal tak boleh. Kita nak bayiban tu Ustaz. Tu yang dah tu ni tayyiban sebenarnya. Toyiban mana? Yang ni Jangan mengaban. Jadi balik balik cuba tengok buku ni, muka surat apa tu 100. Dan tengok semua Bentuk fusi huruf jar. Huruf jar ada 19, semua fusi dia. Ya. Mari tengok balik tengok. Minggu depan nanti kita ada seayat lagi pula. Jangan tu tak pandai. Aduh, semua dah beli. Kena pergi cari. Dia ada dua huruf Jar pun tak pandai. Nahu dengan soraf pun. Yang dua tu apa tu nahu. Ini nahu ke soraf Ustaz? Ini soraf. Salam dua. Dan daun satu. Dia dua Sebab satu. bila kita membicarakan makna perkataan soraf, bila nahu perubahan baris. Disebabkan amel-amel sekali. Tak kita baca. Jadi tuan-tuan, ni 3 ayat hari ni kita bawa dulu. Jadi kesimpulan dia sama ada ayat isim atau ayat fa'il. Ya. Dua-dua ada hukum. Dua-dua boleh mengandungi hukum. Melalui maf'ul bih. Maf'ul bih tu mangsa dia lah. Macam susu menjadi hukum. Kan? Thayyiban tu menjadi hukum. Hukum dia wajib makan benda yang thayyiban. Beza dia halalan benda thayyiban. Beza dia thayyiban dengan haulain ni tu, kamilain ni tu mungkin sama dia. Tak ada beza. Orang yang tidak sihat, ibu tak sihat, dia mungkin tak mampu untuk bagi susukan anak dia sempurna 2 tahun. Betul tak? Sebab itu Allah Ta'ala liminkan liman arad. Bagi siapa yang tak. Yang tak ada tu bukan apa tak mampu. Kalau sekiranya ini kena faham dia punya konotasi dalam balaghah, penggunaan balaghah. Kalau susu dia katakan bagi penuh habis rumah semua, katakan banyak kan, tak bagi makan, dosa tak? Dosa. Dosa. Mandi banyak. Dosa. Dia fikir. Jadi itu ayat tu yang kita kena faham, liman arada. Bagi siapa yang nak. Bukan maksudnya arada tu, nak tu bukan artinya nak tak nak. Yang mampu. Tu bukan tafsir Ibn Katsir. Arada fi'il madi. Dia tak ada rubai. Dia tak ada sulasi. Empat huruf kan. Satu lagi yang saya tak latih tuan-tuan, mengenali fi'il sama ada sulasi rubai, sama ada sulasi mazid, rubai mazid. Sulasi mazid ada berapa pattern? Kena ingat, minggu depan kena ingat tu. Tuan-tuan kena macam ingat, macam kita ingatkan je fi'il. Tambah 1 huruf 5 pattern. Tambah 2 huruf 4 pattern. Tambah 3 huruf 4 ke 3 pattern. Berapa dah tu? Rubai ada mazid. Seperti zalzala mazid. Ada mujarab zalzala mazid tambah 1 tambah 2. Tuan-tuan kena ingat 13 ke 16 pattern kena ingat. Baru mahir. Orang belajar agama nahu surah pun tak belajar macam tu. Kalau tuan-tuan boleh ingat, baru pandai. Kaedah ingat. Saya dulu masa balik-balik dari England tu memang ingat lah. Lupa. Lepas tu bila mengajar tuan-tuan ni, tuan-tuan pula lupa, saya ingat. Betul tak? Dulu saya lupa.
Saya punya produser ingat. Sekarang ni saya ingat. Anak saya pula lupa. Proses yang sama. Dah lama. Okeylah, untuk hari ini itu saja. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita habis dapat kemahiran. Ini kemahiran kan? Kita akan tengok pula melalui fa'il. Keluar hukum. So kita kena pergi fa'il semua. Jadi fa'il tu muka surat, muka dia. Jangan lupa fa'il ni. Jadi kita belajar fa'il, ada isim zahir, ada isim domain kan tak? Dan ya, tak ada pakai ini muka surat apa? Ini kalau boleh hafal, word by word kalau boleh. Kalau boleh hafal. Apa tu baru nak. Nanti tak ada soal. Ya? Allah tak soal terus masuk. Masuk syurga. Syurga terus. Masuk syurga. Apa tu? Kalau faham. Tak baik. Lawan ustaz ni. Ini. Fine eh? Muka surat apa Ustaz? Muka surat 48. Tuan-tuan baca fa'il satu cukup lah. Yang lain boleh dapat sendiri. Sebab apa? Dia hanya menceritakan tentang jenis isim. Isim ada zahir, ada domain. Betul tak? Ada sore, ada masdar awal. Yang tadi kita jumpa itu masdar awal. Kalau masdar awal jadi hukum kuat berbanding dengan isim sore. Macam Tuhan kata, orang yang sakit, yang perempuan uzur, ya, boleh tak puasa, tak? Tapi dia kata wa antasumu Lebih baik. lebih baik. Kalau kau puasa lebih baik. Jadi antasumu tu mana kalau kau puasa, jadi aduan maksud dia. Daripada siamukum khairul lakum. Kalau dia kata siamukum, boleh siamukum isim. Tapi dia kata wa antasumu mana lebih baik. Lebih power. Dia pakai an maksud dia. Antasul. Tapi ada di situ. Tapi dalam bentuk fi'il. Kalau tuan-tuan boleh jawab orang tanya apa dia maksud dia. Ustaz, kalau macam tu Ya. ada semua, adakah sama konsep dengan al-yukimah? An-yukimah. Sama? Memang. Ada an. Ha. An-yukimah tu maknanya mukimah. Dia dua-dua. Masdar muawwal. Tuan-tuan kena sabar ya, insya-Allah. InsyaAllah. Kita dah nak kemuncak dah ni. Jadi tuan-tuan boleh keluar hukum dari Mahfuz Lebih hari ni. Wajib. Ha? Wajib. Besok keluar hukum dari fa'il pula. Wajib. Fa'il tu ingat, fa'il tu pelaku, isim yang bagi depan datang selepas fa'il. Tapi macam ni dia boleh jadi hukum. Tengoklah. Hari ni Mahfuz Lebih dulu. Iaitu dia punya kata kunci dia halal kan? Tayyibah. Jadi dulu wajib. Iaitu haulaini kamilain. Yang ketiga yang ni. Okey. Yuqimuna shalah, yu'minuna bil ghaibi. Bil ghaibi itu ni apa lebih? Dalam bentuk syibi juga. Ya, betul. Yang itu kamilah itu sempurna juga kan? Ya. Yutimu itu pun sempurna. Adakah dia Sama. bawa apa ni maf'ul mutlak ke tak? Yang mana? Tidak. Tak ya? Tidak. Mahfuz mutlak dia mesti Ayat sama. ayat dia tak sama. Tidak mahfuz mutlak ni dia mesti kataan yang sama. Fa'il yang sama. Itu beza dia. Dia mesti fa'il yang sama. Ya. Yang mudarat kan? Timah. Yutimah. Daripada atamah. Menyempurnakan. Alhamdulillah ini. Isim fa'il. Tu isim. Ustaz, tanya kamus Ustaz, kamus Ustaz. Apa makna jamak dia apa Ustaz? Jamak kamus. Qawamis. Macam mana dia ada? Qaf, waw, alif, mim. Sebab saya tanya banyak Ustaz tak dapat lah saya cari tadi. Ni ah. Qaf, waw, Ya. Oh, wah. wah. Wah.
kamus. Ayah Mael. Terus Cak Rahman juga ayah Mael. Isu. Ini jamak taksir kan? Jamak Dia taksir. ada tak yang kalau mufradnya kamus, jadi musanna ada Kamusa ni. Ya. Kamusa ni. Adalah. Ada. Ini jamak pasal dia tak ada jamak musak muannas tadi. Dia taksir. Dia jamak taksir. Jamak taksir ni boleh pakai untuk bukan manusia dan juga manusia. Benda tak kejam. Lima taksir ni kan. Lima taksir. Jamak taksir. Oh, jamak taksir. 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 Auzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallah. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Subhanallah wa nafsi wa fili fa innahu bihamdika ya arhamar rahimin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal tawwabur bil 'afwi wal karim. Allahumma rabbi shfina min kulli da'a wa 'afina min kulli da'a. Ya Allah, kami sembuhkanlah kami dari segala penyakit dan ampunkanlah segala dosa kami. Dan jauhlah kami dari segala bala bencana untuk kami dan juga keluarga kami, ya Allah. Dengan nama dan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.